Hai guys, kita sambung pada soalan berikutnya untuk indeks dan logaritma. Kali ni cikgu masuk sikit pada log. Lepas ni nanti kita buat indeks dan akan ada ataupun diikuti dengan logaritma. Kita tengok dulu pada soalan. 3 tambah log 3 dalam kurungan 2x tolak 1 sama dengan log 3x. Okey cikgu, so boleh ke kita guna balik langkah penyelesaian kita ni? Boleh sahabat, ikut balik. Samakan asas. Tapi kalau log, mana asas dia cikgu? Untuk log, asas dia adalah yang bawah ni. Korang samakan asas ataupun kalau contoh macam soalan ni, asas dia dah sama, so perlu tak nak samakan? Tak perlu. Staykan je dia dalam asas 3 tu. Kita try buat Jadi, bila log asas 3 dan juga log asas 3 nak selesaikan dia, himpunkan dia dalam satu rumah. Maksudnya, log 3 asas 3 dekat sini dalam rumah kiri, log asas 3 kat sini dalam rumah kanan. Himpunkan dia dalam rumah kiri. Cikgu tulis log 3 2x tolak 1. Log 3x ni bila pindah rumah dia jadi tolak log x asas 3. Samakan dengan 3 yang ni cikgu pindah balik ke rumah kanan. Dia akan jadi negatif 3. Okey, boleh? Okay, next. Bila you punya asas dah memang sama and then dah memang nombor terkecil dia lah, nombor 3, aplikasi balik hukum indeks ataupun hukum log. Di sini adalah you akan aplikasi hukum log lah. Di mana bila you punya asas adalah sama dan tengah-tengah adalah tolak, you akan atau boleh jadikan dia sebagai bahagi. Bermaksud log 2x tolak 1, tolak ni akan ataupun tukar jadi bahagi x dekat sini. And then asas 3. Okay. Bermaksud kat sini you boleh permudahkan dia. And then tulis je balik sama dengan negatif 3. Bila dah sampai sini, you dah pakai dah hukum log ni. Yang ni ataupun soalan ni perlu penukaran indeks kepada log ataupun log kepada indeks. Untuk soalan ni, cikgu akan ajar korang bagaimana untuk guna kaedah kiri kanan kiri. Pertama adalah fokus dulu Rumah kiri, cikgu akan tulis sebagai kiri lah. Rumah kanan, cikgu akan tulis sebagai rumah kanan. Pertama, sebelum you guna kaedah kiri dan kiri ni, make sure you punya log ataupun indeks berada dalam rumah kiri. Seperti contoh ni. Yang ni memang log dah rumah kiri lah. Dan yang tak ada log sebelah kanan. Okay, next kita akan buat kiri, kanan, kiri. Kiri yang pertama adalah you ambil yang asas dia. Ini adalah kiri yang pertama. Salin je balik. Kiri yang pertama adalah 3. Lepas tu kanan. So, siapa kat rumah kanan? Negatif 3. Negatif 3 akan jadi dia punya kuasa. Kiri, kanan. Lepas tu sama dengan kiri balik. So, kiri anda adalah 2x tolak 1 per x. Okay, kiri yang pertama dah ambil. Lepas tu ambil kanan. Lepas tu ambil kiri yang tinggal ni. Okay, so kiri, kanan. Kiri balik adalah 2x tolak 1 per x. Boleh sahabat-sahabat cikgu? Lepas tu dah guna penukaran indeks ni ataupun log kepada indeks. Next, selesaikan guna kaedah algebra you je lah. Pertama sebelum tu adalah bila you nampak ni, selesaikan dulu. Dia akan jadi 1 per 3 kuasa 3. Okay, ini adalah hukum indeks. Sama dengan 2x tolak 1 per x. Darab silang. X naik ke atas. 3 kuasa 3 akan darab ke atas. So, you akan dapat X sama dengan 3 kuasa 3. Ialah 27. So, 27 okay, akan darab dengan 2X tolak 1. Okay, ini kaedah darab silang. Next, selesaikan lagi. So, X akan sama dengan 27 darab 2. 27 darab 2 adalah 54X. Tolak 27 darab negatif 1. So, negatif 27.
Cikgu buat kat sebelah lah sebab tak muat. Yang ni adalah cikgu jadikan 54x tolak 27. Cikgu pindah rumah samakan dengan x. So 54x, x pindah jadi tolak x sama dengan 27 pindah jadi positif lah. 54x tolak x dia akan jadi 53x sama dengan 27. So x anda akan jadi 27 per 53. Okey, boleh sama So itu adalah jawapan dia lah. Ingat tadi, okey. Soalan log akan guna juga langkah penyelesaian yang sama. So jangan risau. Boleh ya? Okey, kita akan pergi kepada soalan berikutnya. Soalan berikutnya antara contoh soalan yang selalu juga ataupun memang akan ada biasanya dalam soalan SPM anda ataupun soalan trial anda. Jadi nak tak nak anda kena familiarkan juga soalan ungkapkan dalam sebutan apa dan apa. Macam mana nak buat ni? Jangan risau. Ini pun boleh je guna langkah penyelesaian yang cikgu dah bagi ni. Contohnya kita lihat ya. Diberi log 3 K tolak log 9L sama dengan 2. Ungkapkan K dalam sebutan L. Aduh, macam mana nak buat ni cikgu? Dia bagi macam ni sahaja kita nak ungkapkan K dalam sebutan L. Adakah boleh guna langkah penyelesaian yang cikgu bagi? Boleh. Kita tengok sama-sama ya. Pertama, samakan asas. Asas yang cikgu maksudkan untuk log yang bawah ni So, dah sama belum? Belum sahabat. So, samakan. Log 3K tolak log 9L tu. Bila nak samakan, sama juga jadikan kepada nombor terkecil. Nombor terkecil dia bermaksud kat sini dah 3, 9 tarik ke 3. Ataupun samakan jadi 3. Macam mana kita nak buat? Okey, yang ni macam tadi jugalah. You kena aplikasi hukum log. Macam mana nak samakan dia? Maksudnya kat sini, log 3K, sebab dia memang dah asas yang terkecil. So, salin je dulu. Tolak 9 ni perlu jadi 3. So, you boleh jadikan log 3, ambil yang atas dulu, L per dengan log 3, 9 you boleh jadikan kat sini. Samakan dengan 2. Yang sebelah kanan tak samakan dulu pun tak apa. You fokus sebelah kiri je dulu. Seterusnya, log 3K tak berubah. Tolak log L asas 3 pun tak berubah. Tapi kat sini you tahu 9 boleh tukar jadi 3 kuasa 2. Seterusnya, log 3K tolak log 3L. Log 3, 3 kuasa 2. Anda tahu 2 boleh turun ke hadapan dan log 3 asas 3 adalah bersamaan dengan 1. Jadi dia akan jadi 2 darab 1 sama dengan 2. Selesaikan lagi. Cek buat sebelah Log K asas 3 you tak boleh kacau. Tolak. Kat sini ada 2 dekat bawah. Biasakan untuk tarik keluar 1 per 2. Log L asas 3. Maksud cikgu bawa keluar dia sebenarnya adalah log L asas 3 per 2. Macam ni lah. Tapi you tarik keluar dia. Boleh sahabat cikgu So this one adalah sama dengan 2. Tak muat so cikgu buat kat bawah Next, log 3K. Tetap log 3K lah. Log 3K tolak 1 per 2. Aplikasi balik hukum log. Boleh jadi kuasa. Dia akan jadi log 3L kuasa 1 per 2. Ataupun dia boleh jadi kalau anda dah biasakan 1 per 2 tu sebenarnya adalah punca kuasa. So terus je jadikan punca kuasa kat sini. Okey. 1 per 2 naik atas tadi jadi kuasa 1 per 2. So kuasa 1 per 2 adalah punca kuasa. Okey. So sama dengan 2. Next, aplikasi lagi hukum log. Log K asas 3 tolak log L punca kuasa asas 3 sama dengan 2.
Bila asas dah sama, kat tengah-tengah adalah tolak. Anda boleh permudahkan, dia akan jadi bahagi. Selepas itu, bila dah dapat macam ni, guna kaedah kiri kanan, kiri. Kiri kanan kiri. Kiri yang pertama 3. So tulis dulu 3. Kanan 2. Jadi kuasa. Sama dengan kiri balik. So dia akan jadi K per punca kuasa L. Dan soalan dia nak ungkapkan K. Bila ungkapkan K, K akan jadi sebagai perkara rumus. So K akan jadi sama dengan, cikgu selesaikan terus 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 adalah 9. So dia akan jadi 9 punca kuasa L naik atas akan jadi darab. 9 akan darab punca kuasa L. So itulah sebutan ataupun K dalam sebutan L. Mudah kan? Boleh tak pakai kita punya langkah penyelesaian? Boleh. Sebab tu cikgu nak korang biasakan. Okay? Kita pergi satu lagi soalan untuk korang. Okey, ini adalah soalan terakhir untuk korang bagi indeks dan logaritma. Kalau korang dah tengok contoh-contoh sebelum ni, cikgu sangat-sangat berharap korang dah boleh buat dah soalan terakhir ni. Tapi tak apa, kita buat bersama ataupun korang boleh je macam cikgu kata sebelum ni, pausekan dulu video ni, try buat dulu sendiri and then tengok jalan kira cikgu. Try untuk aplikasikan 5 langkah penyelesaian yang cikgu bagi ni. Mari kita buat bersama. Diberi log 2 asas 5 sama dengan Q dan log 9 asas 5 sama dengan P. Ungkapkan log 8.1 asas 5 dalam sebutan Q dan P. Ini tak salah Ini memang soalan nak 8.1. Boleh ya sahabat? Jadi macam mana kita nak ungkapkan dia dalam sebutan Q dan P? Mari kita lihat dulu apa yang diberi. Jangan sombong. Tulis je dulu apa yang diberi supaya anda nampak. Dan biasanya bila anda nampak, ini akan membantu anda untuk selesaikan masalah. Bila lihat cikgu susun atas dan bawah, pertama, adakah kita boleh guna langkah penyelesaian ni? Pertama, dia kata samakan asas. Tengok apa yang diberi. Asas dah sama belum? Asas dah sama. Biasanya kalau asas dah sama, anda tak perlu risau. Dan tengok juga pada soalan. Adakah asas sama dengan apa yang diberi? Asas sama, tetap 5. Jadi anda tak perlu risau. Boleh? Next, kita tengok balik. Yang diberi log 8.1 asas 5. Pertama adalah you kena fikir dulu ataupun tukar dulu 8.1 dalam bentuk yang you boleh faham. So, log 5, 8.1 tu cikgu tukar kepada 8, 1 per 10. Cikgu harap korang faham Bila poin ada 1 poin ni sebenarnya adalah 1 per 10. Cikgu gantikan lagi. Dia akan jadi log 5, 8 darab 10, 80 tambah 1. Jadikan pecahan tak wajar, 81 per 10. Bila dah dapat macam ni, kaitkan balik dengan nombor yang ada. Nombor yang ada dalam kita punya ataupun yang diberi adalah 5, 2 dan 9. So, fokus balik pada nombor 5, 2 dan 9. Macam mana you nak tukar 81 dan 10 ni dalam ungkapan 5, 2 dan 9? Anda boleh buat log 5. 81 ni ada kaitan tak dengan antara ketiga-tiga nombor ni? Ada. 81 adalah 9 kuasa 2. Okay, kita tukarkan dia. 10 ada tak kaitan dengan 5 dan 2? Ada. Dia adalah 2 darab 5. Boleh sahabat gantikan balik dan tengok balik apa yang diberi. Nombor tu juga you akan guna. Seterusnya, anda tahu bila bahagi, anda boleh tukar menjadi tolak. Darab anda boleh tukar jadi tambah. Maksudnya adalah log 5, 9, 2 cikgu pindah terus ke hadapan. So dia akan jadi 2 log 9 asas 5 bahagi tukar jadi
tolak. Tapi kena ingat, ini buat dalam kurungan dulu. Bawah dia ada pecahkan balik log 2 asas 5, kurungan tukar jadi tambah log 5 asas 2. Ini semua adalah you punya hukum log lah. Sebab tu kalau anda dah familiar ataupun anda hafal anda punya hukum log, tak perlu ataupun you tak teragak-agak untuk buat. Jadi cikgu ingatkan sekali lagi, tolong hafal ya. Lepas tu boleh tak kita gantikan dia? Maaf, yang ni cikgu tersalah tadi. Ini sebenarnya asas 5 lah. Okay, next, sudah boleh dah gantikan dia. So kat sini adalah 2. Log 9 asas 5 adalah P. So dia akan jadi 2P. Tolak dalam kurungan U, log 2 asas 5. Log 2 asas 5 adalah Q. Tambah log 5 asas 5. You tahu bila sama asas dia adalah sama dengan 1. So jawapan dia akan jadi 2P tolak Q, tolak jumpa tambah, tolak 1. So itulah jawapan dia. Sayangnya bila anda tak boleh nak buat soalan macam ni, kalau anda ikut 5 langkah ni, insya-Allah anda boleh buat. Dan macam cikgu kata pada video sebelum ni, ia akan menjadi soalan favourite yang anda akan pilih untuk jawab. Good luck untuk anda semua. Cikgu yakin anda boleh. Teruskan menonton dan support cikgu untuk cikgu lebih bersemangat buat video-video yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.